Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana cara untuk kita melukis histogram. Okey. Jadi kalau kita tengok ya, penerangan di sini, histogram adalah merupakan satu perwakilan grafik ya yang dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Okey, masa kita mendengar rendah kita ada belajar cara untuk melukis graf palang. Okey, kalau kita tengok, kalau kita ingat balik graf palang ataupun bar chart. Okey, bar chart yang kita belajar tu, kedudukan palang tu, dia punya bar tu adalah berasingan. Dia satu ada asing pula, ada ukuran dia, dan baru kita buat satu lagi kan. Tapi untuk histogram dia merupakan yang bersebelahan. Maksudnya bar tu ya, dia rapat-rapat. Okey. Jadi tinggi palang dalam histogram itu mewakili kekerapan bagi satu kelas. Okey. Dan kita kena tengoklah langkah-langkah macam mana cara untuk kita nak membina histogram. Baik, jadi langkah yang pertama adalah kita kena cari sempadan atas dan sempadan bawah. Okey, ini untuk langkah yang pertama. Sempadan atas dan sempadan bawah bagi setiap selang kelas. Okey, so yang ini kita dah cari, kita dah tengok dah sebelum ni kan, yang lepas kita punya latihan tu. Kita cari sempadan bawah dan sempadan atas. Tetapi untuk melukis graf histogram kita gunakan sempadan bawah. Okey, jadi kena ingatlah kita kena gunakan sempadan bawah. Sekejap, mana pen hitam saya? Okey, so kita kena cari, yang penting di sini adalah sempadan bawah. Langkah yang kedua adalah kita kena pilih skala yang sesuai. Okey, biasanya kalau dalam soalan diberikan skala lah, tapi kalau kata dia tak bagi skala, kita kena cari yang sesuai. Right. Jadi skala yang sesuai pada paksi yang mencancang. Okey, paksi yang mencancang ni yang dalam bahasa Inggeris ni disebut sebagai vertical. Okey, ataupun paksi X. Okey, X axis, yang mewakili X pula, Y axis, yang vertical tu menegak. Okey, so bukan X, silap sorry. Okey, paksi Y. Okey, manakala kekerapan okey, wakilkan kekerapan pada paksi mencancang. So pada paksi mencancang ni kita wakilkan dia dengan kekerapan. So vertical line, vertical kita tu garis yang dalam bentuk mencancang ya, mencancang ini ya adalah untuk perwakilan bagi kekerapan. Diwakili dengan kekerapan lah. Baik, manakala paksi yang mengufuk ataupun horizontal, dalam bentuk horizontal. Okey, so horizontal ni perwakilan dia adalah untuk paksi X. Horizontal line ni untuk paksi X. So paksi X ini mewakili sempadan lah. So sempadan apa yang kita nak guna tadi? Sempadan bawah. Untuk memudahkan kita, sempadan bawah lah. Okey, so itu cara dia. Then barulah kita lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. Jadi kita tak gunakan paksi X itu dengan selang kelas, tapi kita gunakan sempadan bawah, dan dia mesti menggunakan saiz kelas yang sama. Maksudnya kita dah cari saiz kelas kan. Untuk soalan yang minggu lepas pula, soalan yang sebelum ni, saiz kelas yang kita gunakan adalah 5. So kita akan gunakan setiap lebar ya bagi kita punya palang itu ataupun bar kita tu mestilah 5. Kita akan tengoklah ya, dia punya contoh soalan. Okey, katakan yang ini saya ambil soalan yang lepas yang saya tunjukkan. Okey, so apa yang kita nak gunakan di sini adalah hanyalah pada ruangan ini kekerapan dan juga sempadan bawah.
So kita gunakan nilai yang ini lah. Jadi kekerapan ini kita wakilkan dia dengan paksi X. Okey, yang ini adalah paksi Y, paksi X pula. Okey, susun paksi Y. So yang ini adalah paksi X. Okey, dan baru kita pindahkan dia ke dalam bentuk graf. Okey. Ini contoh soalan dia lah. So dekat sini dia kata menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg. Right. Kemudian pada paksi mengufuk. Okey. Dan 2 cm kepada setandan pisang pada paksi yang mencancang. Lukis histogram dan poligon kekerapan bagi mewakili kekerapan. Okey. So kita tak nak poligon kekerapan dululah. Kita hanya gunakan bagi histogram dulu untuk hari ini. Okey. So cara untuk melukis dia, right? Langkah yang pertama, kita kena ambil hujung ke hujung. Katakan kita ambil paksi X ni. Okey, kita gunakan pembaris dan kita sambung. Okey. Macam tu. Mesti gunakan pembaris bagi dia lurus lah. Dan paksi Y pula, dan sama juga gunakan pembaris. Okey. Kemudian kita tahu tadi adalah perwakilan dia apa? 2 cm kepada 5 kg bagi paksi mengufuk. Okey. So kita tahu mengufuk tadi adalah yang paksi X kan. Ini adalah horizontal. Okay, jadi kita ambil sempadan bawah. Okey, ataupun dalam bahasa Inggeris ni kita kenali sebagai lower boundary. Okey. So kita ambil lah mana tadi kita punya nilai-nilai tadi. Sorry. Okey, ini kita punya lower boundary yang inilah. So starting dia dengan 2.5, 7.5, yang ini. Okey, 2.5, 7.5, 12.5, 17 sampai dah 32.5. Okey, jadi kita lukis pada paksi X ini. Okey, setiap 2 unit, 2 cm maksudnya ada 10 kotak kecil. So kita buat dia punya sela. Okey, begini. Yang lebih ni kita buat nak pandang macam tu. Dan kita start dengan nombor apa tadi? 2.5. So sini start kosong lah. Persilangan ni kosong. Tak payah buat apa-apa pun tak apa. Okey, so 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5. Okey. Nak sambung sini pun boleh tambahkan 37.5. Tambah kita lebihkan ya, tak apa, tak ada masalah. Okey. Kemudian untuk paksi Y pula. Okey, kita tengok. Paksi Y kita ambil pada nilai kekerapan. So kekerapan kita start 3,888,652. Okey, kita tengok apakah perwakilan bagi skala bagi paksi yang mencancang. Okey, 2 cm kepada setandan pisang. Okey, 2 cm maksudnya setiap 2 cm tu satu lah. Okey, jadi kita akan lukis kat sini. Ingat ya, 2 cm mewakili 10 kotak kecil-kecil ni. Okey, so sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, sebab dia sampai 8 yang paling besar kan. Okey, dan barulah kita lukiskan palang dia. Okey, sekarang ni saya tolak sikit ke tepi. Tak boleh kecil dah. Ya.
So kekerapan yang pertama adalah 3. Jadi macam mana kita nak lukis? Right. Daripada 2.5 kan, sebab starting dia sini 2.5 yang ini. Okay. Bila 2.5 kekerapan dia 3. So 2.5 kekerapan 3 dekat sini. Okay. Kemudian tengok pula 7.5. Berapa? 8. Okay. So 7.5, 8. So, kita dotkan kat sini. Seterusnya 12.5 pun 8. Okay. 17.5. Yalah. 17.5 pun 8. Okay. Kemudian 22.5 adalah 6. Kemudian 27.5 adalah 5. So 5 kat sini tetap. Okay, dan 32.5 adalah 2. So 2 dekat sini. Kita dot dulu. Kemudian barulah kita sambung menggunakan pembaris. Mesti buat kotak-kotak. Okey, macam mana nak buat kotak? Langkah yang pertama, kita garis dulu semua garisan yang kita ada dot tadi tu. Okey, saya guna warna lain lah. Warna merah ya. So, saya gariskan dulu. Sekejap. Okey. Kemudian ini pun kita gariskan dia. Semua ni kena garis lah. Garisan mesti di atas garis yang kita plot tadi. Okey. So, kita garis. Ini pun sama, kita garis. Ingat ya, garis tu mesti kena pada yang kita dotkan tadi tu. Gariskan dulu supaya kita tak buat silap. Sebab pelajar dia akan buat silap dalam sini lah. Okey. Kemudian apa yang kita perlu lakukan adalah kita menyambungkan garisan itu kena pada bar sebelah tu. So dia akan jadi macam ni. So dia sama kan? Sambungkan aja. Okey. Okey, satu lagi. Ini pun sama. Sebab ada 3. Sambungkan aja. Macam tu. Ini kena berhati-hatilah bila dia macam ni. Okey, ingat semua tu bar tu mesti semua menghala ke kanan. Ni arah ni. Kalau kita tengok ya garisan dia, garisan palang ni, okey katakan saya buat warna lain. Garisan ni semua ke arah sana. Mesti ke sana. Bar tu semua mesti arah sana. Okey. So yang ini, yang tadi yang dot satu lagi ni. Sorry. Ini mesti ke sini lah. Dan kita sambung. Ini dot tadi kan. Ini dot kan. Okey, arah mana? Ke kanan. So, ini pun mesti arah ke kanan. Dan yang ini last, tak ada kawannya, terus turun ke bawah. Jadi, kita kena pastikan apabila kita melukis, ya, kita melukis graf. Ni dah saya ingat kan. Kejap, saya undo balik. Garis satu dia tak kemas. Okey. Sekejap. Okay, ni garis. Dia macam tu. Dan ini ke sini. Ke sini. So, pastikan semua itu mesti bila dah kita buat dot, satu garis mesti arah ke kanan. Mesti ada arah garis yang daripada kata dot sini kan. Arah ke sana. Dot sini ada garis ke sana. So, dot sini pun mesti ada satu garis ke sana. Kita jangan main suka-suka nak sambung-sambung je. Okey. So katakan saya padam dululah yang saya buat dot-dot ni kan. Yang garisan ni tak nak guna. Maka selepas kita dah sambung-sambung tadi, terhasillah kita punya histogram. Okey. So histogram kita berbentuk beginilah. Di mana
Okey, jangan lupa kita labelkan juga pada paksi X ini adalah jisim. Walaupun dia diwakili dengan sepadan bawah, tapi dia mewakili jisim. Manakala paksi Y ini adalah kekerapan. Pun boleh tulis. Ataupun kita nak tulis kat situ bilangan tandan. Pun boleh, tak ada masalah. Okey. Jadi inilah hasil kita ya. Inilah histogram yang kita kena lukis. Okey, so saya rasa itu sajalah cara untuk kita nak melukis histogram. Jadi hari ni kita lihat dulu bagaimana cara untuk kita nak melukis histogram. So saya akan bagi soalan yang berkaitan lah selepas ini. Baik, saya rasa itu sajalah. Okey, sekian, terima kasih.